KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton setia Cergas Bersama Jurulatih Siri 2. Saya Maria Natasha, hos anda untuk episod kali ini. Sebelum kita bersukan, pastikan adik-adik lengkap berpakaian sukan, pakai kasut, ikat tali kasut baik-baik. Yang pada atlet-atlet wanita ataupun adik-adik yang berambut panjang, pastikan adik-adik ikat rambut dulu, sediakan air, sediakan alatan sukan. Sebab hari ini bersama dengan Coach Syukri, seorang atlet kebangsaan. Dan yang paling best pasal Coach Syukri ni, beliau pernah bermain di luar negara. Beliau pernah bermain di Australia untuk pertandingan Liga Hoki. Jadi beliau memang ada macam-macam cerita, macam-macam teknik dan macam-macam pengetahuan untuk beliau kongsikan bersama kami di studio ini. Hari ini, topik ataupun alat kecergasan kita adalah kettlebell. Satu lagi alat bebanan yang berat yang tidak biasa kita gunakan. Jadi sebelum kita menggunakan alat kecergasan hari ini, Mak nak pesankan kepada adik-adik untuk pastikan kettlebell adik kering dan tangan kita pun kering sebelum kita angkat kettlebell untuk kita gunakan dia. Dan satu lagi yang sangat penting, pastikan posture badan adik-adik berada dalam kedudukan yang baik agar kita tak dapat sebarang kecederaan bahagian belakang. Jadi tak nak cakap banyak, mari pasti adik-adik dah bersedia, coach pun dah bersedia. Jom kita mulakan episod pada kali ini. Untuk aktiviti pertama kita pada hari ini, kita akan melakukan warm up dahulu. So warm up pertama kita adalah lunges. Alright. Untuk melakukan lunges, kita perlu berdiri, kaki dibukakan seluas bahu dan cuba relaxkan body anda. Kemudian saya memilih kaki kanan dahulu ke hadapan, okey. So saya akan menggerakkan kaki kanan ke hadapan. Kemudian bengkokkan lutut kanan dan juga lutut kiri lebih kurang 90 darjah. Okey. Back to normal. Tukar kaki kiri pula ke hadapan. Lakukan asa maju yang sama. Kaki kiri 90 darjah, kaki kanan pun dibengkokkan 90 darjah. Alright. Back to normal. Ali, sedia? Sedia. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Okey, kalau dah sedia, boleh start dengan kaki kanan dahulu. Ready, go. Okey, badan tegak. Okey, up. Turun kiri. Okey, up. Okey, turun kanan. Okey, face depan, up. Left. Okey, good. Naik. Okey, two more. Kanan. Okey, up. Okey, turun. Terus naik, turun. Okey, up, naik. Okey, last one. Go. Up. And last one. Sebelah kiri. Yes, good. Well done, up. So untuk tidak membuang masa, saya akan melakukan kettlebell deadlift dan pastikan kedudukan kita sebelum mengangkat kettlebell ataupun KB, nama singkatan dia. KB ni perlu diletakkan perantaraan kaki kiri dan kaki kanan, okey. Kita betulkan dulu. Okey, pastikan center. Kemudian bila keadaan dah selesa dan pastikan kaki kiri dan kanan tidak dibuka terlalu lebar. So just buka sedikit lebar daripada kedudukan bahu kita lah. Kemudian bila kita sudah bersedia, turun ke bawah tanpa lutut ni dibengkokkan ke hadapan. Okey. So pastikan teknik asal yang betul adalah turun secara perlahan dan pinggang dilokkan
di belakang. Core kena tight. Tangan kita perlu turun ke bawah. Okey, saya akan tunjukkan lakuan dahulu secara perlahan. Pandang ke hadapan, dada dibukakan and then up. Okey, bila kita dah pegang naik ke atas, kita turun balik sambil kita kawal pernafasan. Teknik lakuan untuk melakukan kettlebell deadlift. Okey, suka saya ingatkan, kebanyakan kesalahan yang berlaku adalah semasa mengambil kettlebell, kita membongkokkan bahagian badan belakang. Kita bulatkan badan belakang. So, kita kena elakkan perkara itu supaya tidak berlaku sebarang kecederaan. Walaupun kettlebell tidak terlalu berat, kita kena pastikan teknik lakuan kettlebell deadlift sempurna macam perkara-perkara yang dititik beratkan dalam gimnasium. Okey. So, kalau sudah bersedia, kita boleh mulakan. So, boleh ke hadapan sedikit, pastikan kettlebell berada di tengah-tengah. Jangan angkat dulu, kamu kena bergerak ke hadapan. Kettlebell berada di bahagian tengah-tengah kaki kiri dan kaki kanan. Lagi depan, Kasha. Alright. Okey, Kak Ali kaki kanan buka sikit. Okey, boleh turun ikut teknik yang diajar. Okey, turun sekarang. Okey, Kasha good. Alright, up slowly. Okey. Tegak, okey, pandang depan. Okey, down. Okey, adik-adik di rumah boleh melakukan aktiviti sehingga 8 kali ulangan. Okey, up lagi. Okey, down. Okey, good. Right, up. Okey, done. Lagi. Okay, last one untuk aktiviti ni. Up. Okey, good. Okey, boleh letak di bawah dengan teknik yang sama. Letak. Okey, lepaskan. Okey, press. Okey, itulah lakuan ataupun exercise kettlebell deadlift pada aktiviti pertama kita hari ini. Okey, aktiviti kedua untuk hari ini kita akan melakukan kettlebell swing. Alright. So, untuk melakukan kettlebell swing, berdiri dalam keadaan bersedia dan kita perlu mengangkat kettlebell seperti kita ingin membuat deadlift. Okey, bersedia dalam keadaan seperti ingin deadlift ataupun kettlebell deadlift. Bila kita sudah bersedia, kita turun, angkat perlahan-lahan menggunakan teknik kettlebell deadlift. Kita up, kemudian pastikan kedudukan kaki kiri dan kanan dibukakan sedikit luas daripada bahu. Dan kita boleh build swing kita secara perlahan-lahan. Right? Untuk adik-adik yang baru melakukan aktiviti ini, perlahan-lahan swing. Okey, kita boleh bina swing ni secara perlahan-lahan dan upkan tinggi sikit. Okey, bila kita dah selesa, kita boleh naikkan sikit. Pastikan hip kita tolak sedikit saja ke hadapan. Right. Jangan lutut bengkok, jangan dibengkokkan lutut terlalu rendah. Okey. Alright, itulah kettlebell swing. Dan pastikan bila swingkan kettlebell tu tidak terlalu tinggi, melepasi paras bahu. So, biarlah hanya sekadar paras bahu sahaja. Okey. Itulah teknik lakuan exercise kettlebell swing. Okey, kalau sudah bersedia, kita boleh mulakan. Kasha dan Ali, get ready. Okey, Ali beri depan sikit. Okey. Okey, ready, boleh ambil kettlebell, naikkan. Okey, up. Okey, swing perlahan-lahan dahulu. Ikut langsung maju dia. Okey, boleh go. Slow Ali yang tinggi sangat. Build daripada bawah dulu. Okey. Kemudian boleh tinggi paras bahu. Tangan jangan terlalu keras. Cuba softkan sikit. Lembut tapi kena lurus. Alright. Okey, adik-adik di rumah boleh ulang sehingga 8 kali aktiviti ini. Okey, Kasha letak. Okey, Ali boleh letak. Okey, untuk pemutulan untuk Kasha dan Ali, semasa melakukan kettlebell swing,
kedudukan kaki ni, kita jangan stay bengkok macam tu je. Okey. Kita lepaskan. Okey, bila kita lepas ke depan, swing ke depan, kaki straight. Okey. Kaki straight bila di swingkan ke hadapan. Okey, kita tak boleh kaki kita bengkokkan sedikit sambil swing. So itu adalah contoh yang salah. Okey, boleh kita lakukan sekali lagi untuk correction. Okey, kalau dah ready, Kasha boleh buat dulu. Ali buat sekali. Saya akan tengok buat sama-sama. Okey, ready, go. Okay, tegak. Yes, masa swing kaki tegak. Okey, good. Yes. Tegak lagi kaki. Okey. Badan pun ditegakkan. Jangan terlalu keras, kena lebih lembut dan lebih flexibility. Okey, good. Okey, much better. Alright. Okey. Thank you. Boleh letak secara perlahan. Okey, adik-adik di rumah, itulah kettlebell swing yang mana aktiviti ini memerlukan teknik yang betul. Okey, pada mulanya mungkin sedikit susah kalau adik-adik baru beginner. Tetapi lama kelamaan, adik-adik akan mahir, adik-adik mampu membuatkan lakuan dengan lebih tepat dan juga betul. Okey, untuk aktiviti ketiga kita pada hari ini adalah kettlebell goblet squat. Okey, untuk melakukan aktiviti ini ataupun exercise ini hampir sama dengan kettlebell deadlift untuk cara mengangkat dia, tapi beza dia kita akan buat squat. Okey, kettlebell goblet squat. Okey, pastikan kettlebell ataupun KB diletakkan perantaraan kaki kiri dan kaki kanan juga. So bila kita sudah bersedia, kita boleh turun. Okey. Seperti lakuan deadlift, kita pegang seperti lakuan deadlift, badan ditegakkan dan lock bahagian pinggang. Kemudian kita up, kita pegang seperti ini. Okey. So rapatkan dengan dada, kettlebell ni, rapatkan dengan dada. Untuk langkah bersedia, kita perlu tightkan core, glute di-squeezekan. Dan bila kita sudah bersedia, kita turun ke bawah perlahan-lahan sambil kontrol pernafasan sebawah yang boleh. Okey. Kemudian kita up back to normal. Okay, lagi sekali ya. Glute di-squeezekan, core di-tightkan. Kemudian kita turun ke bawah. Okey. Kemudian kita up daripada keadaan sisi pula. So kita letakkan bahagian tengah kettlebell. Okey, pastikan kettlebell berada di bahagian tengah perantaraan kaki kiri dan kaki kanan. Okey, bila sudah bersedia, kita boleh turun. Okey, seperti lakukan deadlift, pastikan bahagian belakang tidak dibongkokkan ataupun dibulatkan. Okey, untuk mengelakkan daripada kecederaan. Kita up, tukar posisi pegangan. Pegang di bahagian horn kettlebell. Okey, bila sudah bersedia, kettlebell dirapatkan dengan dada. Sebelum turun, kita make sure kita squeeze bahagian glute. Kita tightkan core. Okey, turun. Up. Okey, very simple. Cuma teknik perlu betul supaya bahagian belakang tidak dibongkokkan. Okey. Badan tegak ke hadapan dan up. Okey. So adik-adik boleh mengulangi aktiviti ini di rumah selama 8 kali. Okey, Kasha dan Ali kalau sudah bersedia, let's go. Kita boleh standby. Letak di bahagian tengah, pastikan kaki kiri dan kanan ke hadapan sikit, Kasha. Okey. Okey, kalau dah bersedia, boleh turun dan angkat ke atas. Oh, okey. Mungkin Ali ada sedikit kesalahan tadi, Ali turun balik ni. Jangan siku, jangan ikut luar ni. Tegak. Tangan tegak. Masa angkat. Yes. Okay, go. Okay, good. Up. Okay. Kemudian, Ali. Yes, naik ke atas. Okay. Ready untuk terus squat. Okay, yang pertama. Go. Turun. Perlahan-lahan, kontrol pernafasan. Up. Okay, good. Badan kettlebell rapat dengan dada. Okay, go.
Okey, bagi post. And then up. Okey, itulah. Okey, boleh letak dulu. Okey, adik-adik di rumah, itulah aktiviti kettlebell goblet squat yang kita lakukan pada hari ini. Seterusnya untuk aktiviti keempat, kita akan melakukan kettlebell single deadlift. Okey. Untuk melakukan kettlebell single deadlift, okey, kaki kiri kita perlu juga berada perantaraan antara kettlebell, kaki kanan dan kaki kiri. Okey. Dan untuk melakukan ansur maju dia ataupun lakuan dia, kita akan menggunakan tangan kanan dahulu, kemudian kaki kanan perlu berada di sedikit ke belakang. Okey. Sedikit ke belakang supaya kita dapat mengangkat kettlebell. Dalam masa yang sama, tangan kiri perlu berada di tepi supaya dijadikan untuk mengimbangi badan kita. Okey. Kemudian sebelum kita turun, pastikan kita squeeze bahagian glute dan tightkan bahagian core. Okey, untuk mengambil kettlebell di bahagian bawah, tangan kanan turun, kaki kanan akan dinaikkan lurus ke belakang. Okey. Sebagai contoh, saya turun ke bawah. Okey, tangan imbang ke tepi. Kemudian up. Lagi sekali saya buat. Pastikan tangan kiri masa turun diimbangkan. Okey, kaki kanan lurus ke belakang. Up. Lakuan aktiviti untuk kettlebell single deadlift. Okey, untuk aktiviti seterusnya, Kasha dan Ali boleh lakukan dengan menghadap ke hadapan dahulu. Okey, tangan kanan memegang kettlebell, tangan kaki kanan akan ke belakang, lurus. Okey, kalau sudah bersedia, boleh dalam keadaan bersedia. Okey, kaki kiri depan sikit Ali. Okey. Kasha kaki kiri selari dengan kettlebell. Okey, seperti ini. Okey, kettlebell ni boleh sikit. Okey, dah bersedia. Turun perlahan-lahan sambil pelakuan kena synchronize dengan kaki kanan dan tangan kiri. Okey, boleh go turun. Go. Okey, nanti up. Okey, kita buat sorang-sorang Sorang-sorang. Ali letak dulu. Okey, Kasha boleh mula dulu. Okey, turun perlahan-lahan. Kaki naik. Lagi lurus. Badan tegak. Okey, lagi naik lurus. Tegak lagi. Okey. Ni maksimum Okey, naik perlahan-lahan go. Turun, kaki kanan turun. Naik, badan naik. Okey. Tegak dulu, relax, tegak. Cool, tenang. Okey, di depan. Kaki kiri belakang, bila dalam keadaan bersedia. Okey, turun. Yes. Okey, good, better. Up. Kaki belakang perlu diluruskan lagi nanti Kasha. Okey, turun slowly. Okey, up. Up lagi. Okey, good. Okey, up, naik. Okey, better, much better. Okey. One more Kasha, turun. Up. Okay, good. Okay, naik. Alright. Lockkan bahagian pinggang. Okay, jangan ada bulat di bahagian belakang. Last one Kasha. Jangan sentuh lantai. Okay, control. Up. Control. Okay, up. Okay, Ali. Kasha boleh letak perlahan-lahan. Okay, Ali. Okay, kaki kiri depan sikit. Okay. Okay, down. Kaki kiri. Okay, naik. Kaki kanan naik. Okay. Timbang. Okay, up, naik pelan-pelan. Okey, naik perlahan-lahan. Kaki kiri turun perlahan saja. Okey. One more, turun. Turun dan naik. Imbangkan tangan kiri. Up lagi. Okey. Boleh bengkok sikit lutut. Bengkok sikit. Okey, up. Okey. Lagi sekali, one more. Terus. Okey, up, naik. Okey, much better. Okey, Ali, thank you. Boleh letak. Okey, adik-adik rumah. Itulah aktiviti keempat kita. Aktiviti kita adalah kettlebell single deadlift. Okey, dalam keempat aktiviti ini, antara otot-otot yang terlibat semasa melakukan exercise adalah bahagian hamstring, quad, sedikit bahagian calf, bahagian glute, okey, dan juga bahagian core. Dan itulah antara muscle-muscle yang terlibat semasa melakukan
4 aktiviti kita pada hari ini. Okay, Alhamdulillah selesai aktiviti kita pada hari ini, dan sebelum kita stopkan ataupun kita beransur untuk aktiviti pada hari ini, kita perlu cooling down dahulu. So, aktiviti untuk cooling down yang pertama adalah kita akan membuat regangan hamstring. Okay, untuk melakukan regangan hamstring, kaki kanan di hadapan dan diangkatkan. Okay, kita turun. Kaki kanan lurus, kaki kiri dibengkokkan. Tangan memegang kasut ataupun kaki. Okey, tolak ke depan. Kemudian kita tukar kaki kiri. Turun, kaki kanan dibengkokkan. Kaki kiri lurus, sana pegang, angkat. Okey, so kita akan rasa di bahagian hamstring dan juga sedikit calf. Okey, kita ulang 4 sebelah kanan dan juga 4 sebelah kiri. Okey, daripada side sisi pula. Kita kedepankan kaki kanan. Okey, kita boleh ulang 4 kanan dan 4 kiri. Okey, kalau sudah bersedia, Kasha dan Ali boleh mulakan sekarang dengan kaki kanan di hadapan dahulu. Okay, ready? Go. Okay, good. Yes. Feel soft. Jangan terlalu keras. Okay, good. Buat 4 kanan dan 4 kiri. Okay, kaki yang lurus adalah kaki yang di hadapan. Okay. Okay, good. Continue. Last 2. Okay, last one untuk kaki kanan dan kaki kiri. Last one. Okay, selesai exercise pertama untuk cooling down. Sesi cooling down yang pertama kita adalah kita stretch di bahagian tricep kita. Okey. Angkatkan tangan kiri dan kanan, kemudian tangan kiri pegang siku kanan dan kita stretch, tolak ke belakang. Okey, kita akan rasa feel di bahagian tricep kita. Kita hold untuk beberapa second. Okey, hold, kemudian tukar kiri. Alright. Tangan kanan tolak siku sebelah kiri, kita hold. Kemudian kita boleh ulang tangan kanan 8 kali, tangan kiri pun 8 kali. Okey. Jika sudah bersedia, Kasha dan Ali, okey, kita lakukan sekarang. Okey, go. Tangan kiri tolak tangan kanan dulu. Okey, good. Yes. Kemudian feel di bahagian belakang, bahagian tricep. Good. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tukar. Angkat. Yes. Terus tukar je, tak boleh turun bawah. Terus tukar je terus. Okay, good. Position badan bagus. Okay, 4, 3, 2, 1. Okay, tukar. Okay, good. Yes, good. Okay. Feel belakang ni ya. Okay, good. 4, 3, 2, 1. Okay, tukar. Right. Sambil pandang ke depan. Okay, badan tegak. Okay, tukar. Okay, last one untuk kanan. Okay, 4, 3, 2, 1. Okay, last one. Hold. Jangan overstretch ya. 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, selesai sudah untuk aktiviti ataupun exercise pertama, cooling down. Penatnya hari ni kita buat macam-macam aktiviti yang melibatkan satu badan kita, sangat berpeluh, sangat penat. Tapi yang paling bestnya, hari ni kita dah belajar macam-macam dan badan kita lebih sihat. Sebelum tu,
Kalau sebelum ni Mara ada cakap pasal menjaga kesihatan tubuh badan kita kan. Mara juga nak pesankan kepada adik-adik untuk menjaga kesihatan mental kita. Sepanjang kita berada di rumah, kita belajar, kita menghadap kepada PC ataupun komputer ataupun tablet kita untuk pembelajaran di atas talian kan. Adik-adik, kalau adik-adik berada tertekan, adik-adik stres, adik-adik bolehlah melakukan semua aktiviti kecergasan ini untuk menjadikan mental kita lebih sihat. Boleh je ajak kawan-kawan untuk bersenam bersama-sama di atas talian juga. Jadi, hari ini saja yang kita ada. Kita dah tamat siaran hari ini. Esok bersama dengan Hanif Miswan, kita akan teruskan untuk satu lagi pembelajaran baru. Pastikan adik-adik pentingkan kesihatan mental juga, okey? Selamat tinggal, kita jumpa esok. Bye! Didik TV KPM